untuk korang kan, kalau korang ada permintaan ataupun ada story yang korang nak kongsikan dalam channel Ijam Ahmad Din, korang just boleh komen banyak-banyak, insyaAllah Ijam akan ceritakan. Kalau nak buat appointment untuk korang nak cerita sendiri pun lagi baik, insyaAllah boleh jumpa. Kalau yang tak boleh, Ijam akan storykan. Janji tak bosan je lah kan. Boleh komen banyak-banyak kat bawah. Ada request konten yang korang nak pun, korang boleh request dekat bawah, kat komen. Ijam akan tengok satu-satu mana yang terbaik, ada manfaat, kita akan cuba buat lah yang mana baik. Okey, Assalamualaikum semua. Salam hadir lagi ke siaran Ijam Ahmad Din. Okey, so hari ni kita ada sambungan cerita untuk Kak Su. Jadi mana yang belum subscribe boleh subscribe, terus support, boleh komen banyak-banyak apa yang korang boleh sharekan. So kita teruskan dengan kisah kedua Kak Su. Layan. Okey Kak Su, apa pengalaman macam kita kat sini dah hampir 2 tahun. Raya pun kita dah tak balik. So apa pengalaman raya Kak Su? Macam mana rasa sedih tu tak sama dengan keluarga? Okey, ini pertama kalilah dalam hidup berjauh dengan keluarga, tak beraya bersama-sama dengan family, dengan anak. Dan pengalaman akak dekat sini yang sangat-sangat buatkan akak sedih sangat. The first one, akak tak dapat ziarahi kubur arwah bapa. Ikutkan akak memang tak pernah miss pergi kubur tiap-tiap tahun, sama ada raya ke atau normal day ke. Akak, itu yang paling menyakitkan. Kalau kita hari raya tu kita gembira kan, tapi itu lagi sakit daripada akak hari raya walaupun sebelum ni tak ada lockdown. Sebab akak tak dapat ziarah pusaraya, tak dapat bersihkan kubur dia, tak dapat pergi doakan untuk dia, tak dapat tengok dia masa raya. Jadi sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyedihkan. Dalam keadaan COVID lagi ni, raya kita pun macam tak raya kan. Kita pun tak boleh jalan, lagi pergi kubur pun tak boleh. Meninggal pun tengok tak boleh kan. So memang agak terkilan lah sebenarnya kalau dari segi kematian ni. Sangat terkilan lah. Gaya akak hidup dekat sini, apa yang akak cuba untuk buat akak grow up untuk happykan diri sendiri? Okey, kalau time raya, memang tak ada raya lah actually. Bila akak start kat sini, memang tak ada rasa suasana raya langsung. Tak ada baju raya, tak ada kuih raya, tak ada makan hari raya. Raya pun kerja. Jadi hanya dengar takbir, lepas tu sedih lah, sedih, ingat keluarga. Video call dengan keluarga pun dalam genangan air mata, terutamanya pada anak lah. Memang betul-betul time ni adalah time ujian yang sangat besar dalam kehidupan semua orang, termasuk diri akak. Tapi macam Ijam lagi sedih kan, tahun ni punya raya Ijam dalam bilik kuarantin. Pertama raya dalam bilik kuarantin, dengan takbir pun buka kat YouTube je. Tu memang agak tak boleh nak buat apa kan, memang keadaan macam tu. Sambut je lah raya atas katil dalam bilik kuarantin. Untuk hari raya ada lagi satu pengalaman akak yang sangat sedih lah. Tahun lepas family akak beraya dengan abang akak, adik-beradik akak merupakan pengganti akak lah untuk anak akak, sebab tahu kan akak punya keadaan. So tahun lepas masih okey lagi lah. Cuma tahun ni yang sangat sedihkan akak bila akak dapat satu video call daripada family akak.
anak akak menangis. Jadi dalam pada dia menangis tu, akak terkejut lah sebab tahun lepas dia macam kuat, kenapa tahun ni dia boleh menangis. Jadi dia menangis, akak tanyalah kenapa. Dia punya bagi tahu tu sangat-sangat tersentuh hati akak. Dia cakap dari segi pemakanan, bila anak akak nama Dennis, bila Dennis tengok udang yang ibu suka makan, Dennis rasa sedih sangat. Jadi benda tu macam terlalu sedihkan akak sampai baik-baik happy, macam bukan happy lah, baik-baik akak strong pun jadi down terus. Dia kata tersangat rindu sebab ibu biasa ada, ibulah depan mata selalu dengan Dennis. Bila Dennis makan pun Dennis ingat ibu, makanan kegemaran akak lah. Jadi macam sedih sangat akak, daripada baring relax terus akak jadi emosi, akak menangis depan semua orang. Lepas tu akak bagi tahu anak akak lah, kita sama-sama kena kuat. So benda ni kita sama-sama kena hadapi. InsyaAllah ada masa, ada kesempatan mesti kita boleh bersatu balik lah, makan ke. Sebab tak pernah terjadi kan. Ya, tak pernah terjadi. Berpuluh tahun tak pernah terjadi. Ya. Untuk 2 tahun ni betul lah, macam-macam kita lalui, perasaan kita memang sakit lah kat sini. Ya. Macam-macam dari segi macam-macam keadaan. Okey, sambung pada pengalaman akak. Macam mana akak untuk teruskan hidup kat sini, kuatkan hati untuk bagi diri akak semangat nak tunggukan masa untuk kita boleh balik. Okey, kalau jujur lah akak cakap, daripada hati akak bagi tahu, sebenarnya akak banyak feel down, feel stress, distress berbanding dengan kekuatan. Tapi ada sampai satu tahap akak dah distress. Ada terpernah fikir sampai nak terjun laut, sampai rasa nak bunuh diri. Sampai macam tu Ya, akak ada pernah lalui daripada tahun lepas sampai akak sampai satu tahap tak boleh terima benda tu. Akak bagi tahu akak punya majikan. Majikan akak ada monitor akak punya self lah. Jadi diorang ada call tanya macam mana. Sebab dekat sini ada rasa tekanan daripada kita tinggal satu orang, daripada segi tempat kerja punya tekanan, daripada segi kawan-kawan sekeliling, daripada segi emosi. Jadi bila sampai satu tahap akak dah tak boleh take it, akak dah tak boleh pusing, hati nak buat tapi fikiran anak. So benda tu berlawan tau. Give up tapi anak, give up family. So akak sampai satu tahap tak boleh take it, akak bagi tahu majikan. Sebab akak pun rasa takut lah sebenarnya benda tu tiba-tiba berlaku kan. Yalah, macam dah terlampau campur aduk sangat kan benda tu, dengan perasaan sedih, dengan happy yang tak berapa nak happy, tapi semangat kita down, kejap okey, kejap down. Ada satu ketika tu berlaku, sampai satu tahap akak duduk dalam bilik, akak baring, semua bilik akak dah sengit. Toilet, mirror, semua almari semua dah sengit. Akak dah tahu akak dah sampai satu tahap yang tak boleh fokus anything, tak boleh tenang apa-apa pun. Jadi akak minta satu bantuan kawan, akak cakap akak kena keluar dari bilik ni, kena keluar. Masa tu dah dekat pukul 11 malam. So akak kena keluar dari bilik. Akak cakap semua dah, benda dah nampak semua dah sengit-sengit, akak dah tak boleh take it benda tu. So akak jalan, tenangkan fikiran, akak pujuk hati akak supaya kuat sabar. Jadi akak jadikan satu jalan untuk kuatkan diri sendiri. Akak banyak habiskan masa dengan berjoging. Walaupun kalau tengok ya, ikutkan tak payah berjoging lah sebab dah kurus kan. Tapi malam tu akak keluar, akak pergi mana dah tengah malam? So akak minta satu pertolongan abang tempat kerja jugalah, macam pangkat ayah lah. Akak minta tolong dia bawa akak pergi satu kedai makan, kedai mamak lah. Dia bagi makan roti canai, lepas tu akak minum satu teh. Dia berbual dengan akak, dia tanya kenapa. So akak meluahkan, akak rasa macam dah tak boleh take it sangat. Masa tu akak duduk sini baru akak ingat dalam 9 bulan. 9 bulan. Akak cakap akak tak boleh tahan lah duduk kat sini. Dengan ingat anak siang malam, ingat family, tak boleh makan tu, tak boleh pergi situ pergi sini, kerja balik. Tapi kita punya kesedihan, kita punya perasaan, keinginan semua akak telan sendiri. Sebab akak tak pernah meluahkan kat orang sebelum ni. Terpaksa pendam je apa yang kita rasa kan. Kadang-kadang kita nak cerita dengan orang pun tak semuanya boleh ni. Tapi untuk akak tu okey lah, ada yang nak mendengar, nak
cuba nak ambil tahu lah kan, ajak release kejap kepala. Sebab masa tu memang dah tak boleh pusing. Kalau akak rasa tak keluar malam tu, akak pun tak tahulah apa jadi. Tapi akak meluahkan akak punya kesakitan, akak punya kerisauan. Sebab akak punya most kerisauan akak dekat sini, akak fikir anak akak. Masa tu akak cuba positif. Tapi sampai 9 bulan, sampai satu tahap akak jatuh down gila. Sampai rasa nak bunuh diri tu macam keterlaluan jugalah. Jadi Dia dah tahap high sangat dah tu. Jadi bila akak cari solution, akak pujuk hati akak tenangkan jiwa, akak kuatkan ingatan akak pada anak saja. Jadi akak macam okeylah, the best way mungkin akak keluar pergi berjoging. So sekarang banyak akak try buat macam banyak laluan. Akak berjoging, akak menyanyi, akak nak hiburkan hati sendiri. Sometimes kalau akak tak boleh tahan, sebab akak pun memandu dekat sini, akak bawa motor. Akak banyak memandu tapi menyanyi, just layan, tenangkan jiwa. Kalau orang sekali pandang ingat gila, senang cakap lah. Majority bila orang akak cerita, dia orang ingat akak gila. Akak cakap sorang-sorang dalam bilik. Kenapa? You dah stress ke? You balik ke macam ni? Macam suddenly orang cakap kan. Tapi sebenarnya akak hiburkan hati. Bukan gila, bukan apa, tapi terlalu bukan stres, tapi terlalu sunyi, alone, tanpa keluarga, tanpa siapa-siapa. So akak try happykan diri sendiri daripada buat benda bukan-bukan, daripada fikir negatif. Jadi sekarang akak buat macam tu. Itu akak rasa lebih baik untuk akak terus kerja. Okey, ingat family, kerja, pujuk hati sendiri. Sebenarnya pujuk hati yang sendiri tu, bercakap seorang, ketawa, menyanyi, semua sendiri saja, tapi dalam bilik je lah. Macam tu. Okey, apa yang akak rasa terlampau pahit sangat, sesuatu yang berlaku yang buat akak memang boleh jadikan akak ni down? Dah lah kita sangkut kat sini. Apa keadaan yang macam tu yang akak lalui? Okey, sebenarnya dekat sini akak ada satu teman. Teman akak tu dah 17 tahun start akak jadi ibu tunggal. Dia datang berteman dengan akak dan kita sama-sama besarkan anak akak. Masa tu anak akak baru umur 2 bulan. Jadi susah senang akak bersama teman lah. Macam dia paling rapat dengan akak, membantu akak sama-sama. Dalam apa situasi pun kita bersama. Sama ada dari dia susah atau akak susah, dia juga kekuatan semangat akak lah. Tapi sampai satu tahap tahun lepas benda ni berlaku, bulan 6, kita orang dah macam ada sedikit salah faham lah. Jadi tahun ni bulan 2, pada birthday akak, kita orang putus kawan. Terus putus. Bayangkan kalau kita ada satu sahabat yang 17 tahun, kita susah senang sama-sama besarkan anak. Macam dia bantu akak lah, sebab dia pun buat macam satu kebaikan. Suddenly tiba-tiba benda tu hilang pula tu dekat tempat negara orang. Depan akak tak ada family. 17 tahun masuk sampai sini semua jadi macam tu pula. Semua jadi berubah. Dekat sini semua jadi hilang. Dekat sini hilang kita punya senyuman, hilang kita punya kekuatan. Jadi itulah satu tahap yang memang betul-betul akak feel down. Itu pasal sampai akak rasa macam stres, distress, rasa macam-macam. Jadi bila kita putus kawan, benda tu tiba-tiba hilang, akak nak bangun. Sebelum ni pun arwah bapa akak yang capai tangan akak untuk berdiri tegak. Jadi benda ni jadi dekat sini, akak tak ada family depan mata, tak ada anak akak, kekuatan akak depan mata. Akak sendirian hadapi benda tu. So benda patutnya dia sebagai ganti arwah ayah akak lah kan. Untuk penguat semangat. Lagi dalam keadaan macam ni patutnya pada dia lah, masih ada. Walaupun kita sahabat, kita teman rapat, tapi kita orang dah macam sangat close, macam adik-beradik lah, macam terlalu rapat. Jadi benda tu tiba-tiba hilang. Memang akak tak boleh tikit benda tu. Tiba-tiba. Itu yang bertambah akak punya stres, bertambah akak punya distress. Akak hilang semangat, hilang kekuatan akak. So akak nak mula daripada bawah balik tu memang susah. Bayangkan kalau macam kita ada mak ayah kita ada lagi. Mak ayah kita lah kita punya kekuatan, kita punya tempat mengadu. Tapi dekat sini akak tak ada siapa-siapa. Akak harapkan kawan yang ada sekeliling lah. Tapi yang ni yang rapat lah. Tiba-tiba benda tu jadi break up. So memang down, terus down sampai akak sendiri yang pergi cari kaunseling untuk diri akak pada majikan akak, sebab akak dah tak boleh tikit. Sedangkan akak ni seorang yang kuat sebenarnya.
sebelum lockdown lah. Tapi bila dah satu-satu berlaku macam tak boleh take it Sebab pula. sebelum lockdown keadaan kita lain tak? Ya. Kita dekat sana kita masih balik, kita ada ketenangan kita, anak isteri masih ada depan mata kan. Ada keluarga. Tapi bila kat sini baru kita ajar kita lah apa tu perpisahan kan bila berjauhan macam ni. Okey, so sekarang harapan akak macam mana bila akak balik nanti, apa yang akak harapkan? Harapan akak selagi akak masih kat sini, apa yang sepatutnya berlaku dekat sana? So harapan akak, misal katalah kalau semuanya dah selesai, border kita dah buka, pertama memang akak nak pergi jumpa family akak, jumpa anak akak, nak tunjukkan betapa sayangnya akak dengan diorang, betapa rindunya akak dengan diorang. Jadi kadang-kadang kita bila keluarga dekat, kita tak rasa tau benda tu. Kita tak rasa macam tak perasan kan? Tak perasan. Yang kita ni sayang ke, rapat ke tidak, kita tak rasa. Tapi bila dah jadi perpisahan macam ni, baru kita akan rasa. Jadi kalau macam sesiapa yang ada nasib masih dengan keluarga, hargailah. Sebab kita tak berpisah, tak bermaksud kita berpisah bila kita dah tak ada lagi. Tapi kadang-kadang kita berpisah dalam keadaan macam ni. Tiba-tiba berlaku, kita terpaksa berpisah atas kerelaan kita. Tapi bila dalam keadaan macam ni, kita pun automatik langsung kita fikir, apa tak lagi kalau orang yang kita sayang pergi kan. Pisah macam ni pun dah sakit. Ya, betul. Itu yang selalu akak merisaukan diri akak. Setiap hari sebelum akak tidur, kadang-kadang akak ada rasa sampai takut nak tidur. Akak rasa kalau tidur malam ni besok aku bangun tak? Kalau apa-apa jadi, siapa nak jaga anak aku? Siapa nak tolong family aku? Sampai akak ada rasa gitu. Tiap-tiap hari akak rasa. Kejam mata, sebelum kejam mata nak pastikan semua orang masih ada. Besok kita bangun tak? Buka mata nak pastikan semua orang ada. Sebab kita tak tengok family kita tau. Jadi benda tu macam merisaukan kita sangat. Merisaukan lah. Sangat-sangat merisaukan hati akak. Tapi dalam pada macam ni akak tak ada macam pilihan. Antara kerja, kasih sayang, keluarga. Macam tu lah. So, akak try to be positive, slow by slow, pujuk hati. Akak pun terima kasih lah sebab dikelilingi orang yang macam positif, orang yang baik-baik, yang banyak nasihatkan akak. Sebab semua faham akak punya keadaan. Macam tu. Okay gang, so sampai situ je lah video kali ni. InsyaAllah Ijam akan buat next content, next video. Tengok pada siapa yang sudi nak berkongsi ataupun Ijam sini berkongsi. So terima kasih kepada Kak Su sudi berkongsi pengalaman, perasaan dia. Dan korang sini pun dah dengar apa harapan kami kat sini. Harap-harap semuanya jalan dengan lancar bagi keluarga yang dekat Malaysia. Tunggulah kami balik, insyaAllah. Harap minta pada Tuhan tak ada apa-apa yang berlaku yang berat-berat untuk kami terus boleh jadi lemah semangat dekat sini. Okay, kita jumpa pada video akan datang. Subscribe, support, turn on notification untuk korang dapat update video-video terbaru Ijam. InsyaAllah lepas ni ada story-story yang Ijam akan kongsikan yang lebih menarik. Apa yang terjadi, sesuatu pasangan yang terjadi, seorang kat Malaysia, seorang kat Singapura, apa yang berlaku, insyaAllah. Kalau korang nak story kan, just boleh type dekat komen. Nanti Ijam akan storykan untuk korang daripada luahan hati korang. Okay kan, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Gerak dulu.